saya bimbang-bimbang, mereka sedang menghadapi sakaratul maut. Dia kata lagi sekali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang umur insyaAllah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إلى شرف النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم إلى أهل بيته وذريته وأزواجه وأصحابه والتابعين، ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih kepada yang bahagia pengurusi majlis, yang bahagia pengurusi surau Al-Ikhwan, ahli-ahli jawatan kuasa, ashabul fadilah, para pegawai surau, tuan-tuan guru, puan-puan guru yang dihormati dari disegani para habaib asyraf, yang dikasihi ayah-ayah, ibu-ibu, adik kakak, abang rahimakumullah. Sekali lagi, selalunya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, apabila Nabi bertemu dengan kaumnya, Nabi tidaklah mengucapkan salam kecuali Nabi akan mengulang-ulang sebanyak 3 kali. Dan kita tadi baru 2 kali, termasuk sekali yang dekat-dekat sakaratul maut tu kan. Untuk kali yang ketiganya, sambutlah ucapan salam, tanda ukhuwah, tanda kasih dan sayang, tanda persaudaraan kita. Saya datang dari jauh tadi, di Bangi, kurang lebih 400 ke 500 km lebih. Hari ini nak bertemu dengan ayah-ayah, ibu-ibu sekalian di sini. Mudah-mudahan Allah rahmati pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita pergi jauh, saya suka untuk, jika kita semua boleh ambil Al-Quranul Karim seorang satu, kerana tajuk pada malam ini, ayah ibu jalan ke syurga, ya, yang telah diberikan kepada saya, ayah dan ibu pahala ke syurga. Kita akan melihat daripada Al-Quranul Karim dan kita akan baca beramai-ramai. Jangan bimbang, bukan nak suruh baca seorang-seorang, nak suruh baca ramai-ramai insya-Allah. Dipersilakan untuk ambil Al-Quran seorang satu. Silakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahhimna, fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa 'ilma, وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Ada Al-Quran lebih tak? Minta saya satu. Alhamdulillah, apa yang Allah Subhanahu wa taala, terima kasih Bang. Apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan kepada kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, ternyata jelas dan dianya dicatatkan di dalam Al-Quranul Karim. Saya terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Haji Abdullah yang menghubungi dan menjemput ke sini bagi pihak tuan-puan, menyambung silaturahmi. Sebelumnya Ustaz Hafiz Syukri, dia kata, Ustaz, bila boleh sampai ke Sungai Petani? Saya kata, insya-Allah ada rezeki kita bertemulah kita, insya-Allah. Malam ni kita dipenuhi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini apa, kenanga 6 persiaran Aman Jaya 7 nah. Ambangan Haid Sungai Petani. Hebat, nama panjang berjela. Surau Al-Ikhwan. Nama bagus, nama elok, kerana surau yang menghubungkan kita, silaturahmi, kasih dan sayang kita, dengan nama Al-Ikhwan, iaitu persaudaraan. Jadi malam ni kita akan buka suratul Isra. Walaupun suratul Isra ni yang kita tahu ialah surah yang mengisahkan peristiwa Al-Isra dan peristiwa Al-Mi'raj. Peristiwa Al-Mi'raj Allah Ta'ala kisahkan dalam surah yang lain, iaitu suratul Najm. Walau Allah Ta'ala mengisahkan suratul Isra ni dengan kisah yang kita tahu seperti tajuknya, surah ini juga mempunyai satu perintah khusus daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya, yang itulah yang nak kita baca beramai-ramai insya-Allah pada muka surat 284, ayat yang ke-23, juzuk yang ke-15, surah yang ke-17, suratul Isra, muka surat 284. Sebelum kita nak baca Quran ini, ramai orang mungkin tanya, selalu yang datang mengajar bagi kuliah, berkongsi ilmu, dia tak suruh pun kami buka Quran ni Ustaz. Dia baca seorang-seorang dia aja. Saya tidak mahu kebajikan itu dapat pada saya seorang saja. Saya inginkan kepada kita semua dapat kebajikan ini. Apatah lagi kalaulah kita boleh hadiahkan pahala kebajikan baca Quran ini kepada ayah dan ibu kita, sama ada yang masih hidup maupun yang telah pergi bertemu dengan Rabbul Izzati. Allah sebut dalam Al-Quran ini akan kebajikan orang yang membacanya, dan Nabi nyatakan kepada kita apa faedah yang kita akan dapat daripadanya. Sama-sama kita bacakan satu hadis sahih yang mana menyatakan jelas perintah untuk kita baca Quran dan apa yang kita akan dapat. InsyaAllah sama-sama kita sebut ya. Ikut saya baca hadis ni. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anha radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, iqra'u al-Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Rawahul Bukhari. Hadis ini dibawa oleh Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, iaitu seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tersasul apa tak tahulah, tak saat ni pi sebut radhiyallahu anha, yang itu untuk dhamir bagi muannas ya, ghaib untuk muannas. Jadi Abu Umamah Al-Bahili ini
Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Apa kata Nabi? Iqra'ul Qur'ana, kata Nabi, kamu semua bacalah akan Al-Quran. Fi'lul amr, kata perintah, suruhan daripada Nabi kepada kita semua. Dia bukan suruh seorang. Nabi bukan kata iqra', Nabi kata iqra'u, kamu semua mesti baca. Baca apa? Surah Abaq kah? Facebook kah? Instagram kah? Nah, dah, bukan yang tu semua. Yang Nabi suruh kita baca ialah Al-Qur'ana. Kamu semua mesti baca Quran. Kemudian mungkin kita tanya, siapa yang suruh baca Quran? Fa innahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguh-sungguhnya Al-Quran yang kamu baca tu, ya'ti, dia akan datang esok, dia akan mai. Bila dia mai esok? Yaumal qiyamati, hari kiamat esok ni. Syafi'an li ashabih, memberi syafaat, pertolongan, bantuan, pembelaan, penjagaan kepada sang pemilik bacaannya. Hadis ni hadis sahih. Jadi kalau baca saya malam ni, baca saya seorang aja dapat. Mai kita baca ramai-ramai, kita ramai-ramai dapat. Ustaz, saya gagap sikit baca Quran ni, kan? Yuta'ti'u, kata Nabi, dia gagak-gagak. Tak apa, baca. Lahu ajran, kata Nabi, baginya dapat 2 pahala. Ya, pahala baca, pahala berusaha untuk nak membaca Quran tu. Jadi jangan bimbang, kita baca ya. InsyaAllah sedia Suratul Isra, muka surat 284 ayat yang ke-23 dan ke-24. InsyaAllah sama-sama kita baca serentak. Ayah ibu tak payah tunggu saya baca baru nak ikut, kita baca bersama-sama serentak. Boleh ha? Baik, kita mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Ayat 23 24. Ada banyak ayat cerita perintah untuk tujuan yang sama. Tapi ayat ini lebih mudah kita reti dan kita faham, kerana Allah bagi tahu ayah ibu pahala ke syurga tu di sini duduknya. Kamu nak kutip kebajikan daripada Allah, inilah caranya. Sebelum itu, sebelum kita nak syarah ayat ni, kita ni sebenarnya nak cari pahala ke nak cari redha Allah? Dua benda yang berbeda. Sebab itu Sayyiduna Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah wa karramallahu wajhah, dia selalu sebut antara ayat-ayat yang menjadi himpunan dalam kata-kata pujangga daripada dia, atau disebut sebagai min aqwalil hukama, daripada orang yang penuh dengan hikmah. Apa kata Sayyidina Ali? Sayyidina Ali kata, aku ni
Kalau orang tanya aku nak jadi hamba yang jenis mana, Sayyidina Ali kata, aku nak jadi hamba yang grade nombor 1. Aku tak mau jadi hamba grade nombor 2, tak mau jadi hamba grade nombor 3. Ui, hamba pun ada grade-grade juga kah? Ya, kita ingat semua hamba tu sama aja? Tak. Lalu sahabat-sahabat Sayyidina Ali, anak-anak murid dia tanya, Amirul Mukminin, apa dia hamba grade nombor 3? Sayyidina Ali kata, hamba grade nombor 3 ni hamba jenis penakut. Penakut hamba ni. Pasal apa? Dia kerja buat ibadat. Sebab pasal apa semayang ni? Takutlah. Pasal apa? Kalau tak semayang kena azab ni. Takut. Takut dekat neraka, takut dekat neraka, takut dekat neraka. Ini bahasa tinggi. Ini bahasa tinggi ni. Jangan kita salah sangka pula. Nah. Di mana takut dia pada Allah? Dia takut dekat neraka Allah. Dia penakut, dia pengecut. Aku tak mau buat ibadat ni. Lepas tu sahabat dia tanya, habis tu grade nombor 2. Grade nombor 2 jenis hamba yang tamak pula dah. Hamba yang tamak. Tadi penakut, ni tamak. Tamak kan, hamba yang tamak. Kita tak payah terjemah tamak, kita faham dah. Bahasa Arab tu jadi bahasa kita, ya. Orang-orang Sungai Petani sebut greedy. Tu. Ya Allah, tu. Aku buat ibadat ni, bagilah pahala banyak kat aku. Salah ke? Tak salah. Tapi hamba jenis hamba greedy, jenis buat ibadat nak pahala. Habis tu sahabat dia kata, Amirul Mukminin, tuan nak jadi jenis macam mana? Aku nak jadi hamba Tuhan grade nombor 1. Grade nombor 1. Macam mana grade nombor 1? Dia buat ibadat ni bukan pasal dia nak pahala. Dia buat ibadat bukan pasal dia takut dekat neraka. Bukan dia tamak syurga, bukan dia takut neraka. Orang tanya buat ibadat pasal apa? Aku buat ibadat ni sebab aku rindu, aku kasih, aku sayang. Aku tujuannya nak redha Tuhan aku. Aku nak redha Tuhan aku. Itu yang disuruh oleh Allah, kata Sayyidina Ali. Bila Allah panggil balik hamba dia balik, apa dia? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang aman tenteram, kata Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Baliklah, kata Allah, baliklah kamu wahai jiwa, wahai nyawa, wahai ruh, ya, nafs. Kamu baliklah bertemu dengan Tuhanmu. Keadaan bila kamu balik tu macam mana? Radiyatan. Kira kalau Israel alaihi salam tanya, nak balik tak? Aku nak balik Israel. Siap boleh tanya lagi Israel, awak hamba rumah hari ni. Kita kalau Israel tanya lagu tu, kita tanya pasal apa hamai. Nidak ni jiwa yang radiyah, jiwa yang meredai kehidupannya, ya, redha Allah sebagai Tuhannya. Raditu billahi rabba. Tu, ya. Redha agama tu jadi Islam tu jadi agama anutan cara hidupnya. Wabil islami dina. Dia redha Nabi tu jadi utusan Allah. Dia tak lawan, dia tak bangkang, dia tak persoal Nabi. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama nabiyyan wa rasulan. Dia redha semua tu. Wa bil kitab, wa bil Quran, kitab. Ni dia redha Quran ni jadi kitab rujukan dia. Dia redha semua tu. Tuhan kata, "Mai balik." Aku balik ya Allah, aku balik. Mardiyah, lagi diredai. Kira kalau dia balik jumpa Tuhan, Allah Subhanahu wa taala kata, "Wahai hamba-Ku, aku telah meredaimu." Tu kata Sayyidina Ali yang aku cari. Sebab apa? Sebab hamba yang dapat redha Tuhan ni, Tuhan akan tanyanya. Tuhan akan beritahu dia, "Fadkhuli fi ibadi." Aku balik ni, nak duduk grup mana? Ni grup yang mengaku jadi hamba, ni grup yang belagak nak jadi tuan. Aku redha pada engkau dan kau redha, aku panggil balik. Ya Allah, ni duduk dalam grup hamba aku. Hamba, kataan itu nah,
hamba. Jadi hamba ni nak pergi mana hamba ni? Kalau di dunia hamba manusia hina, hamba harta jadi hina, hamba sesama makhluk jadi hina. Tapi siapa jadi hamba Allah, dia duduk di mana? Wadkhuli jannati, masuklah dalam syurgaku, kata Allah. Sebab apa? Sebab kamu mengaku kamu hamba aku, kamu nak cari redha aku. Nah, aku dah redha. Tempat orang yang diredai ialah syurga. Kita main malam ni, tajuk tak salah betul. Hajilah jangan marah saya pula, urai tajuk pula. Betul tajuk, ayah ibu pahala ke syurga, tetapi tak akan dapat pahala itu melainkan dia kena cari redha dulu. Orang yang dapat redha Allah, kata Sayyidina Ali, tidak akan dihumban ke dalam neraka. Tak akan dihumban ke dalam neraka, takkan. Orang yang dapat redha Allah, kata Sayyidina Ali, pastinya akan dimasukkan ke dalam syurga. Karena itu aku mencari Tuhanku, beribadah padanya, nak jadi hamba yang diredai olehnya, karena aku mencari keredaan Tuhanku. Sebab tu kalau kita mengaji, baca banyak ilmu-ilmu Allah Ta'ala ni, kita jumpa kata-kata ulama-ulama lama-lama dulu. Jumpa dalam kitab-kitab tu, kita jumpa. Kadang-kadang saya tengok kitab-kitab moden ni tak ada sangat. Kena cari kitab-kitab tua, kitab-kitab premier. Dia ada satu baris ayat, ya, yang cukup sedap ayat tu. Mari kita ulang baca ayat tu ramai-ramai. Ayat tu bukan susah pun, ya. Kita sebut sebagai satu ikrar kita. Ikut. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi. Tuhanku, engkaulah tujuan hidupku dan redamu yang menjadi tuntutanku. Kita hidup ni tak ada tujuan lain. Maksud tujuan hidup kita ni kerana Allah. Baik itu kita duduk semayang, usalli fardal maghribi 3 raka'atin adaan ma'muman adaan imaman lillahi ta'ala. Nawaitu sawma ghadin, nak masuk Ramadan ni kan. Ni bulan Rejab kan. Duk baca tak doa Rejab? Kalau tak baca lagi doa Rejab, nanti saya hantar kat ajilah kita satu kartun yang secara tak langsung dirakamkan oleh seorang sahabat waktu dia buat animasi doa. Saya waktu tu duk marah dekat anak. Dia pergi rakam hak saya marah tu, dia pergi ubah skrip jadi satu amalan untuk dia saham akhirat. Nanti saya hantar kat Tuan Haji lah. Tuan Haji lah boleh kongsi, boleh bagi kat anak-anak. Dia jadi macam lawak-lawak sikit. Anak-anak kita dia suka, dia boleh ikut baca. Baik, kita baca ayat tu, doa tu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Tu doa tu Nabi baca, anak sahabat pun baca. Ya Allah, berkati kami dalam bulan Rajab ni, dan berkati kami dalam bulan Sya'ban, dan bagi umur kami sampai dalam Ramadan. Janganlah ya Allah lagi sehari nak puasa, Engkau ambil kami. Janganlah ya Allah, kira harapan kita tu, ya, kalau nak ambil kita tu, ambillah walau sehari dapat Ramadan pun, kira bahasa kita jadi hamba ni tak apa dah. Jangan ambillah sebelum Ramadan, kerana Ramadan itu bulan keampunan, bulan rahmat, bulan segala-galanya kebaikan dan kebajikan dan keredaan. Baik, balik kita ayat tadi. Bila kita nak puasa tu, kita kata apa? Nawaitu sawma ghadin an ada, segala-galanya hujung apa? Lillahi ta'ala. Kita buat haji, kita buat umrah, kita niat ihram macam mana? Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, duduk belakang lillahi ta'ala. Kita bayar zakat, walaupun bayar zakat itu, ya, dia dah dikira dengan perbuatan kita, ada transaksi serah dan terima. Kita nak niat pun tak apa, tak niat pun tak apa, dia kira terhasil dah. Nak lafaz niat pun tak apa, tak lafaz niat pun tak apa, ya. Tapi kalau kita lafaz, inilah zakat yang wajib atas diriku, sekian panjang macamnya, hujungnya apa? Lillahi ta'ala. Tapi akad nikah tak ada pula no. Aku terima nikahnya sekian tunai lillahi ta'ala, tak ada pula. Siapa jadi tak ada pula? Kan? Itu hari lain lah kita sembang. Kita buat ni semua kerana Allah. Malam ni kita nak cari pasal untuk nak buat baik dengan mak, nak buat baik dengan ayah, sebab nak cari redha Allah.
Saya cerita ni sebenarnya duk kerja dalam hati ni. Ayah saya duk tunggu saya balik. Dia kata, ayah, cik ada kelas, lepas tu ada kuliah, lepas tu cik balik ayah nak. Tak apa, dia kata. Ayah tunggu. Tak saat tempah dah, puluh udang 40 biji nak tibai dengan dia malam ni. Dia minat puluh udang. Ayat yang kita baca tadi, tuan-puan, eloknya kuliah ni anak-anak kita dengar sekali, tapi jangan bimbang. Mereka duk main kat luar tu, biar pergi ke mereka. Yang paling kita kena dengar, yang paling kena dengar kita, yang paling kena dengar ni kita. Sebab apa? Bila kita buat benda ni, jangan bimbang, anak-anak dia ikut. Orang hari ni ramai tanya, ustaz, saya ni anak-anak tegak ustaz, macam mana nak bagi anak-anak dengar kata-kata saya? Ustaz, saya suruh banyak kali ustaz, dia buat tak tahu lah. Macam mana ustaz nak bagi suruh sekali ya dia ikut? Tuhan habaq dalam surah Al-Isra ayat 23, ayat 24. Mari kita tengok betul-betul ya, ayah ibu pahala ke syurga ni. Kata Allah, wa qada rabbuk, dan telah menetapkan satu peraturan, satu hukum, satu cara hidup, satu undang-undang. Kalau kita baca kitab ni, An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, kitab nasihat agama wasiat iman ni, ya, bagus kitab ni. Bagi ada orang mengajak kitab ni di Masjid Surau, kita bagus. Karangan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Husaini Al-Syafi'i radhiyallahu anhu, ya. Dia gariskan kepada kita formula nak bagi anak-anak jadi elok duduk dekat kita. Dia masukkan bab menjaga hubungan baik dan berbakti kepada ayah ibu ni dalam bab kehakiman. Dalam bab kehakiman, dia tahu masuk dalam bab adab kehidupan ke tak, perkara yang menyelamatkan ke tak, dia bubuh dalam bab kehakiman. Kita akan tanya dia, kenapa tuan guru, kenapa imam, kenapa Habib letak ayat ni bicara mak ayah kita kena taat buat baik dalam bab kehakiman. Jawapan dia duduk kat kepala ayat tu. Wa qada, dan telah ditetapkan, qudiya, ditetapkan oleh Allah, qada rabbuk, Tuhan kamu. Saya nak selawat, ready, nak sebut nama Nabi, ready untuk selawat. Dan Tuhan kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuba selawat bagi kuat tuan-puan. Ni lawan bola Kedah lawan Terengganu ke apa? Bukan main sorak nak keluar anak tekak. Keluar rengkung masuk balik. Kira kalau pi sorak di kedai Maplay tu kan. Kedai mamak hak duduk ada skrin putih tu. Skrin dia pi belakang pasal sorak kita. Tu mai balik ke depan. No. Kita dengar nama Nabi, orang sebut, kita buat ngak ya semua, buat takti, nak kata buat bodoh ke cerdik saya pun tak tahu lah. Kalau kita cerdik tentu kita selawat nah. Sekali lagi, dan telah menetapkan akan satu hukum ketetapan oleh Tuhan kamu wahai Muhammad. Kalau lagu tu orang tak apa nak tidurlah sangat Jumaat. Nah, ni kira khatib alhamdulillah tidur. Bila dia jaga balik, dia jaga balik apabila penghujung khutbah pertama nak masuk khutbah kedua, kan? Kadang-kadang masuk khutbah kedua pun duduk tidur ni. Tuhan kamu wahai Nabi dah buat satu peraturan, ketetapan, jangan duk lawan ketetapan ni. Apa dia? Alla ta'budu illa iyyahu, bahawasanya kamu tak boleh menyembah melainkan kalau kamu nak sembah hanya dia saja boleh kamu buat penyembahan, pengabdian, ubudiyah, ta'abbud, sembah Allah. Yang kita harus sebut iyyaka na'bud, hanya saja pada engkau ya Allah kami sembah. Jangan duk cari sembah yang lain, jangan duk ada syirik yang khafi, apatah lagi syirik yang jali. Sembah dah Allah sembah, tapi sembah dengan yang lain, itu namanya syirik. Penyembahnya nama musyrik, menyekutukan Allah. Tak boleh kata Allah, dia saja. Tiba-tiba ada satu huruf waw mai tang situ. Kita kalau kita mengaji biasa-biasa, kita kata ni waw ni maksudnya dan. Kalau kita baca terjemahan kan, kita kata waw ni maksudnya dan ni. Bukan.
Waw di situ bukan maksudnya dan. Waw di situ bukan maksudnya semata-mata harfu jar dah. Waw di situ disebut antaranya wawul hal, menyatakan dengan jelas dalam keadaan kamu sembah Allah Subhanahu wa taala, waktu kamu sembah Allah. Kamu sembah siapa? Sembah Allah. Taat pada siapa? Taat pada Allah. Kamu tak lawan Allah? Tak lawan Allah. Kamu petikai dak hukum agama Allah? Tak petikai. Betul? Betul. Bil walidaini ihsana, kata Allah. Kalau betul lah kamu begitu dengan Allah, maka dan dengan mak ayah kamu, bil walidaini, dengan dua mak ayah kamu, ihsana, kamu mesti berlaku baik. Kamu mesti berlaku ihsan, artinya buat baik. Nampak mak ayah pun buat baik, tak nampak mak ayah pun buat baik. Buat baik depan, buat baik belakang, buat baiklah tepi kiri kanan ke. Buat baik dengan mak ayah kamu. Jangan double standard dengan mak ayah kamu, kata orang Sungai Petani. Jangan bermuka-muka, jangan bertalam-talam. Jangan. Depan mak, mak. Belakang mak, mak saya tu. Jangan depan mak, mak. Belakang mak, orang tua tu. Jangan. Nah, orang dia tak faham. Ayat ini menghubung antara penyembahan kepada Allah dengan taat buat baik kepada mak ayah. Tak boleh pisah dua-dua ni. Sembah Allah, sembah mak ayah, nak buat baik. Buat baik dah mak ayah, buat baik dah. Tu Tuhan sembah tak? Mayang tak? Puasa tak? Zakat tak? Haji tak? Tak buat, rugi. Tapi orang ni sembah Allah, dia tak buat baik kepada dua mak ayah dia. Apa amal ibadat yang dia buat, semua sia-sia. Saya kita jumpa hadis tu. Nah, kita pelan-pelan baca. Hajilah kata ikut suka nak berhenti fikir apa pun. Tapi saya pun tak mau lama-lama. Tuan-puan pun lapak nasi ya. Buat gulai apa ni? Ikan jenahak ke apa? Kita tengok atas kat mana kita boleh pergi lagi. Satu, yang dikatakan ihsan itu apa dia? Depan mak, belakang mak. Depan ayah, belakang ayah, sama. Mak panggil kita, mak panggil kita, kan? Nak panggil nama apa kita nak panggil? Ahmad, mak panggil contohnya. Ahmad, mak panggil kan? Depan mak kita kata, ya mak, mak panggil cik mak. Tapi orang Baling, orang Kupang, orang kampung saya dulu-dulu lah dia ubah dah kan. Dulu-dulu dia kata, mak mu panggil aku kau. Kan. Kalau kita buat lagu tu di Sungai Petani ni, mak makan penampak kan. Apa dia orang cakap mak aku? Oh, dia orang Baling, dia aku tu mesra ya amat nak mapuh mesra dia panggil. Kan. Kira mesra ya amat tu. Pasal dia kata geno mu cakap dengan mak pun aku. Dia jawab sedap. Dengan Tuhan pun aku kata aku. Oh, kalau kena ayat tu jam. Hajilah aja faham. Tapi kalau mak tak ada, mak panggil dalam telefon. Mak panggil melalui telefon. Kita mesyuarat duduk depan bawah, kita duduk belah ni. Handphone kita pun bunyi. Tok nenek bunyi. Tok nenek bunyi. Kita pun tengok mak aku. Kita waktu tu nak jawab, tengok bos. Bos lagi kita tengok kita atas bawah. Kita kata apa waktu tu agak-agak. Orang tua ni waktu ni lah telefon, waktu lain tak ada ke nak telefon. Orang tengah mesyuarat ni tak tahu ke. Siapa jawab macam tu, durhaka pada mak dia. Dah ustaz, mak bukan tahu. Ayat tu best lah. Mak bukan tahu tu best. Kamu tiada ihsan dengan ibumu. Sebab apa? Berlakonnya depan jadi baik, belakang kamu cakap dengan kata dan nada yang kurang adab, bahkan tiada didikan seolah-olah kamu dengan ibumu. Kita akan jumpa kejap lagi perintah nak cakap dengan mak, pilih bahasa elok-elok. Marah macam mana pun ni, ada benda lah berlaku pertelingkahan ke apa, kita tak tahu. Jangan sekali-kali kamu memilih bahasa yang tidak mulia untuk ayah ibumu. Itu ya. Jadi depan mak begitu, belakang mak. Dan belakang mak apa masalahnya? Minta maaf bos, mak saya telefon. Dia bukan tahu saya meeting ke tak meeting bos. Asal dia ingat dia telefon. Minta maaf bos. Keluar. Assalamualaikum mak. Minta ampun mak.
tengah mesyuarat. Oh, mak kata, awal mu tengah mesyuarat kan? Tengah mesyuarat mak. Kenapa mak? Ni mak nak habar ni, mak nak royak ni. Pasal apa mak? Lemu beranak. Anak apa mak? Jatang ke anak betina mak? Tak tu mak tak ada tengok, dia baru terbit daripada perut mak dia. Mak pergi tengok dulu mak, sat cik telefon mak balik dia. Susah nak buat begitu. Saya tak kira depan apa, depan siapa pun saya tengok saya mak ni kalau duduk tengah mengajar ni, tengok bunyi ayah, saya angkat. Ayah tengah mengajar ya. Dia kata mengajar lagi sudah. Tak apa, saya pergi telefon ayah balik. Dia bukan tahu jadual kita. Bukan ada CCTV direct duk kontrol kita pergi duduk depan mata dia. Satu, dua. Dua, kata Allah Subhanahu wa taala, imma yablughanna 'indakal kibar, bila sampai tiba satu waktu di mana mencapai usia mak ayah kamu tu jadi tua, ya, indak, duduk pula dengan kamu. Tua tu tua terang mana? Kibar. Tua tu tua sampai peringkat nyanyuk. Orang Arab sebut kibar ni orang tua yang nyanyuk. Kadang-kadang dia sebut kibarus sin, tua sampai gigi pun tak ada dah. Balik jadi budak-budak budak gitu. Nah, tu dia. Sama ada ahaduhuma, kata Allah, salah seorang jadi tua, au kilahuma, atau dua-dua jadi tua. Waktu itu kata Allah, fala taqul lahuma uff, kamu jangan sekali-kali dengan mak ayah kamu ketika mereka duk tanya kamu banyak kali. Mengarik masuk lagi. Masuk dah ayah. Tak lagi seminit tanya balik. Mengarik masuk lagi. Masuk dah ayah. Tak lagi 30 saat selepas tu, mengarik masuk lagi. Masuk dah ayah. Tak lagi selang 2 saat, mengarik masuk lagi. Masuk. Tu. Ish, dia mula nak sebut tu. Tu. Fala taqul lahuma uff, kata Allah. Kamu jangan kata ih. Dulu ada satu iklan. Ingat ada iklan tu? Ayah dia tanya, bunyi apa tu? Burung. Bunyi apa tu? Burung. Bunyi apa tu? Burung. Jangan sambil duk tanya tu duduk gulung kain naik atas, jangan. Takut burung lain keluar. Tapi kita ceramah ni kena ada juga lawak sikit-sikit, tak boleh banyak pun kan. Kalau tak buat lawak ni ajilah ramai akan naik ke Sidratul Muntaha, ngatuk habis. Burung ayah, tanya lagi bunyi apa tu? Burung. Tanya lagi bunyi apa? Lama-lama burung. Ayah ni berapa kali orang-orang. Ayah dia ambil satu buku bagi. Rupanya buku tu catatan arwah mak dia. Mak dia tulis tu, suamiku seorang yang penyayang, sungguh sayang dan kasih pada anakku. Satu hari anakku bertanya kepada suamiku ketika mendengar bunyi burung berkicauan, burung murai. Anakku bertanya, burung apa tu? Bunyi apa tu ayah? Suamiku menjawab, bunyi burung sayang. Hingga bertubi-tubi, berkali-kali, puluhan kali ditanya, dengan sabar dan kasih suamiku menjawab, burung. Meleleh air mata anak dia bila baca catatan mak dia. Tuan-puan, ini nombor 2. Dengan mak ayah, kok mana pun dia tanya ke apa ke, pelik-pelik ke soalan dia ke apa ke, never forever sebut ih. Di sini artinya tanda tak suka. Saya tak mau syarah tu ada berapa jenis dalam Quran. 3. Wa qul lahuma qawlan, kan, wala tanharhuma, jangan kamu tengking mereka. 3, jangan tengking. Ya, contoh mak kita minta apa-apa kita tak boleh tunai. Mak ni tu kan, tak faham, tak boleh angkat suara. Tengking, tanhar tu maksudnya apa? Kamu angkat suara kamu lebih daripada patutnya suara seorang anak pada mak dia.
berdosa. Lebih pada patut seorang anak pada ayah dia, berdosa. Berdosa tu sikit-sikit kah ustaz? Tak. Berdosa tu besar dosanya. Besar tu sampai terang mana? Terang mana? Segala amalan kamu lebur hingga diampun redha oleh ibumu. Habis. Mayang isyak tadi ni. Mayang isyak, mayang maghrib tadi nak mayang isyak pula ni. Kira berapa rakaat? Berapa jemaah mai? Malam apa semayang di mana? Mayang di Masjidil Haram tu. Setiap kebajikan diganda hingga 100,000 kali ganda. Dengan menengking mak ayah. Kosong. Tak ada apa. Habis. Buat wakaf satu masjid, dia buat bina masjid. Habis lebur pahalanya. Sebab awak nak sikit lah nada suara. Habis. Ustaz, sampai bila-bilakah kita dengan mak ayah kena macam tu? Syarah ni. Sampai bila-bila, tapi tengok keadaan. Malam ni kita mengaji tak boleh tengking mak, tak boleh tengking ayah. Tiba-tiba pak kita sound trouble. Dia nak lintas jalan, trailer mari. Malam ni kita ajar kata tak boleh tengking. Dia duduk pegang yang tu. Dia pun daripada jauh ni, ayah trailer, ayah trailer. Itu nama bangang namanya yang tu kan. Hak tu dia mari dengan ceramah tak habis. Tengah-tengah duduk mengajar dia balik. Kan. Yang tu kena tengking. Ayah, kereta tu ayah, trailer ke motor ke apa kan. Ayah kita pun duduk buat gitu kan. Kita kena berlari ke ayah, smackdown dia. Dia tengok trailer pun boom lalu, baru dia tahu tujuan kita. Sama gitu juga dengan mak kita. Kadang-kadang mak kita sound trouble kan? Dia tak dengar. Mu kata apa orang? Aku tak dengar. Kita kena awak naik sirik mak setara ni mak dengar tak mak ni? Dia kata mu bagi kuat sikit. Mak! Dengar. Kena cakap kata-kata tu. Tapi orang kadang-kadang orang tak faham dia. Orang tak faham. Saya pernah cakap dengan mak mentua saya lagu tu almarhumah, Allah rahmatilah diri dia selalu kan. Orang kata apa ustaz? Saya kata hang tak tahu mak mentua aku. Kalau hang hidup dengan aku satu hari cukup, hang boleh tahu mak mentua aku macam mana. Kalau cakap pelan-pelan tu dia tak dengar. Kena mak. Apa dia? Baru dia perasan. Tu ada syarah dia. 3 dah, 4. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Dengan mak ayah ni kata Allah nak cakap pilih bahasa elok-elok. Tu dia mak ayah pahala ke syurga. Setiap yang kita duk bilang tadi, ihsan, jangan kata jangan tengking, pilih perkataan elok-elok. Semuanya adalah kebajikan dan keredaan Allah, yang mana Allah beri ganjaran pahala pada dia. Mak, dia panggil macam tu. Kita mengaji malam ni, so panggil panggilan yang baik-baik. Kita pun balik rumah malam ni, tengok ayah kita, wahai pujanggaku. Dia buat kata orang, mu nak mapuh ke? Gena buat beat sangat ni, kan? Tak apalah kita bagi tak ayah. Saya panggil ayah ni macam ni sebab saya mengaji malam ni, Quran kata kena pilih bahasa yang mulia-mulia, karimah, mulia, yang molek. Nak cakap dengan ayah ni. Jadi inilah bahasa yang saya fikir ayah lah yang selama ni didik saya jadi orang. Tuan-puan kalau bercakap macam tu, air mata ayah ni, air mata ayah kata orang paling. Orang sini kata ayah. Terbit tak terasa tuan-puan, dia keluar tak terasa. Sebab apa? Ayah kita tersentuh. Anak aku tahu hargai diri aku. Pilih. Ayah, mari makan ayah. Ayah nak tambah lagi ayah. Ayah makan. Ayah nak tambah lagi. Ayah makan banyak. Ayah tambah lagi ayah. Jangan. Ayah sudahlah tu terkedarah dah ni. Jangan. Tak boleh. Tak boleh. Tak tahu tuan-puan? Tak boleh. Kemudian baru berapa dah? 4, 5. Yang kelima, kita ni tak boleh act langsung dengan mak ayah kita. Tak boleh. Walau kita seorang yang hebat, pangkat tinggi,
Ya, walau kita tempat kerja pakaian kita memang kemah elok dah, pakai dengan blazer, coat, segala macam bagai. Tapi dengan mak ayah kita disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita menghina diri kita. Macam mana menghina diri kita? Allah Taala akan bagi tahu, wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Kamu bawa turun sayap kamu, pangkat derajat kamu tu. Janah yang duduk tu bersayap, di sini berpaku pakis, beliung, kapak, semua ada ni. Balik rumah buang baju tu. Ada kerja doktor, duk pakai stetoskop, balik rumah buka, pakai lab coat, buka, pakai blazer, buka, pakai cap, buka, padan dengan baju pagoda. Betul ke Ustaz? Tak apa, tak apa. Ayah kata, ish, apa anak ayah ni, awak yang pakai baju t-shirt saja ni balik ni. Ayah, anak ayah dulu, anak ayah lah, sama aja ayah, tetap anak ayah. Macam ni lah pakaian cik. Hei, anak ayah bukan kerja bagus ke? Ayah, pakaian itu di tempat kerja aja. Dengan ayah tak ada benda apa yang nak dibanggakan. Kecuali ayah kita kata pakai pakaian tu, ayah rasa seronok tengok ayah pakai, anak ayah pakai macam tu. Pakai. Pakai. Tapi kalau dengan hak duduk jadi law ni, hak penyakit, tak mau sebut nama dia, balik pakai tu, jumpa ayah kita, dia pun lari tuan-puan. Ya, dengan tutup muka, tutup kepala kan. Kita tengok dekat-dekat jadi mumia dah. Ya, orang takut sungguh dengan penyakit tu, lebih pada takut dengan Allah Ta'ala lagi. Orang lebih takut penyakit tu daripada takut dengan dosa. Orang lebih takut penyakit tu daripada takut dengan syirik pada Allah. Dan orang tak tahu, lebih-lebih takut kepada penyakit tu dibimbang, berlaku pelan-pelan tanpa sedar syirik kepada Allah. Nah, okey. Habis dah 5. 6 hendaklah mendoakan dua mak ayah. Ni perintah yang jelas. Perintah jelas. Jadi dalam kitab kalau kita tengok, antara tanda anak yang durhaka ialah anak yang tak pernah doakan dua mak ayah dia. Paling-paling kurang setiap kali selepas salat fardu. Mari kita baca doa. Kalau ikut teks Quran ini, ya, doanya ringkas saja. Ikut ramai-ramai. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Tuhanku, kasih belaskan kepada mereka berdua, yakni ayah dan ibuku, seperti mana mereka memelihara aku dari kecil hingga dewasa. Kita ni dengan mak ayah kita, tak pernah dia ingat kita ni telah pun tua bangka. Dia tetap ingat kita ni kecil lagi. Walau kita ni umur puluh-puluh tahun dah, dia pandang kita, dia masih nampak hari dia sambut kita dari rahim isteri dia. Mak kita tengok kita, dia masih ingat macam mana dia duduk susukan kita dan suapkan makanan ke mulut kita. Sebab itu nasihat-nasihat yang dia bagi, kerana suci murni hati dia melihat kita masih dalam jagaan dia. Saya tak tahu orang lain tuan-puan, saya tak tahulah orang lain. Saya ingat saya satu ketika sakit teruk, makan muntah, tak boleh masuk. Ayah saya sendiri yang buat bubur. Saya kata, ayah, cik tak boleh makan ayah. Dia kata, makanlah, ayah yang masak ni. Ayah yang dulu sambut hang dulu, ayah yang masak, makanlah, dia kata. Kita keluar air mata tak sedap, dia pun cedok suap, sambil kunyah, sambil tengok mata dia. Makan, dia kata, makan. Masuk canca yang kedua, makan. Masuk canca ketiga, tak boleh makan, muntah atas dia.
Dia kata, tak apalah, makan juga yang ayah buat. Dia ingat, tetap ingat kita masih lagi jagaan dia. Ni sebab tu malam tadi saya tak bagi tahu nak balik pukul berapa sampai. Dia tak akan tidur. Lagi dia tak nampak kelibat kita dah masuk dalam rumah, dia tak akan tidur. Dia nampak, kadang-kadang dia buat tidur ya, dia nampak kita dah masuk, bagi salam dah masuk. Walaupun balik pukul 2, 3, 4, 5, 6 pagi, dia nampak, baru dia rasa tenang. Dia tak akan rasa tenang. Begitu mak ayah kita. Karena itu 6 benda ni tolong ingat. Nombor 1, ihsan, depan belakang sama. Nombor 2, banyak kali dia tanya apa pun perangai, apa pun perbuatan dia, jangan mengeluh. Jangan. Ketiga, jangan tengking dia. Keempat, cakap bahasa yang elok-elok. Kelima, mesti selalu rendahkan diri, hinakan diri di hadapan dia kerana menuntut kasih dan sayang dia. Keenam, kena berdoa pada dia. Boleh buat 6 ni, syurga kita pergi. Syurga kita pergi. Hadirin rahimakumullah. Ada lagi ayat-ayat lain yang nak dibaca, tapi saya tengok pukul 8.59 lah. Boleh tahan lagi kan? Boleh tu pun slow. Ahli-ahli kabinet boleh tahan lagi. Menteri tak dilantik lagi. Tapi kita hidup aman damai, alhamdulillah. Baik, tuan-puan rahimakumullah, mari kita baca lagi hadis yang orang duk dabik dada. Dia kata semayang bang, zakat, sedekah, puasa, cerita asing, dengan mak pak cerita asing. Orang macam ni orang dungu, dia tak jumpa hadis. Malam ni kita baca hadis ni lah. InsyaAllah kita baca sama-sama. Ikut. Thalathun la yanfa'u ma'ahunna amalun al-ishraku billah wa uququ al-walidain wal firaru yawm az-zahfi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, thalathun, ada 3 benda. 3 benda ni kata Nabi, la yanfa'u, tak ada manfaat, ma'ahunna amalun, ada 3 benda ni dia berengkeh dengan amalan yang lain, tak ada manfaat amalan tu. Kita datang surah Al-Ikhwan, tak pernah gagal bagi sedekah, derma, sumbangan, hibah, jariah, tak pernah gagal. Kita dengan masyarakat taman ini cukup baik. Kita punya perniagaan cukup maju. Kita bila bermuamalah cukup jujur. Tak ada satu benda pun yang nak dikata kita tak elok. Tiba-tiba ada 3 benda ni bersama dengan amalan kita. Amalan itu terus la yanfa', kata Nabi, tak ada guna. Orang Arab ni kalau kita cakap apa-apa kan, dia tengok kita, dia kata la yanfa', tak ada manfaat. Maksudnya apa? Tak guna pakai langsung, nampak? Pertama, al-isyraku billah, mensyirikkan sesuatu dengan Allah. Buatlah apa pun, tiba-tiba syirik dengan Allah, habis. Buat kunuri setaman, orang makan, orang suka, orang rasa bahagia. Tapi tiap-tiap bulan duk pi jamu pulut kuning, telur mentah, ayam kampung dekat pokok perdu, pokok ketum. Dulu kan ada pokok ketum, pokok biak, orang Kedah panggil pokok biak. Saya kata kepada kawan-kawan di sebelah selatan, saya kata kami pokok biak tu biasa di rumah tumbuh kat tepi-tepi longkang parit belakang rumah gitu ya. Kan? Ambil buat ulam lagi. Sakit-sakit perut, demam-demam, kekek urat, ambil daun tu, bukan sekali dengan ranting batang pokok pedak, daun je, lebih-lebih minum, kan? Tapi salah guna hari ni tak boleh lah. Nak balik kisah kita tadi, hadirin rahimakumullah, buatlah apa pun, tiba-tiba duk pergi jamu jin makan, habis amalan tu, habis lebur. Yang kedua, wa uququl walidain, derhaka kepada mak ayah. Nombor 2 ni derhaka mak ayah, habis amalan tak guna pakai.
Yang ketiga, lari daripada medan pertempuran, lari perang, habis. Ada seorang sahabat Nabi, ada kisah cerita tentang dia lari pada perang, macam mana dia proses nak taubat tu balik tu. Ya Allah, punyalah menyiksakan sampai Allah terima taubatnya. Okey, 3 benda. Ustaz, setara mana derhaka mak pak ni? Boleh kok Ustaz kita ke syurga. Kita baca hadis ni lagi ramai-ramai, ya. Akbaru al-kabair thalathun al-ishraku billahi wa uququ al-walidain wa syahadatu az-zur. Hati. Nabi kata besar sebesar akbarul kabair. Dosa tu dosa besar dah, tapi Nabi kata akbarul kabair, paling besar di kalangan kumpulan dosa besar. Dosa besar banyak kan? Bunuh tu dosa besar, apa semua tu dosa besar. Ada 3 kata Nabi, paling besar di kalangan dosa besar ada 3. Nombor 1, syirik pada Allah, dosa paling besar. Nombor 2, grade dosa besar ialah derhaka pada mak ayah. Nombor 3 dosa besar ialah memberi penyaksian yang palsu. Itu dia. Ustaz, kita tinggal solat tu dengan Allah, dosa besar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih, dosa besar. Tapi itu dengan Allah, sangkut dia dengan Allah. Mak ayah 2 kali sangkut, mohon dengan Allah, Allah tolak permohonan kemaafan itu. Melainkan kita kena mohon dulu dengan mak ayah sampai peringkat datang redha mereka. Waktu itu baru hilang redha Allah, baru hilang murka Allah, baru datang redha Allah. Lalu orang pun tanya, orang kata, Ustaz, ada hadis ya? Kita baca ada hadis riwayat Imam Tirmizi, ikutnya ridha Allah fi ridal walidain wa sakhatahu fi saqatil walidain. Nabi bagi tahu, Nabi kata redha Allah, Allah suka, Allah berkenan, Allah sayang dengan redha mak ayah. Tapi murka Allah, Allah melihat kepada murka mak ayah. Mak ayah tak berkenan, maka Allah tak berkenan. Hadirin rahimakumullah, ada satu peristiwa yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Satu orang laki-laki ni datang jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, aku nak pergi jihad. Aku nak pergi berjihad ikut perintah Allah dan ikut Tuhan. Kan? Wajahidu fi sabilillah, mai semboyan untuk berjihad di jalan Allah. Jika tidak salah saya, perangnya perang Uhud. Nanti saya double check balik. Setiap orang nak pergi perang kena jumpa Amiril Mukminin, pemegang urusan orang mukmin. Zaman itu Rasulullah, lepas Rasul khalifah. Zamanlah siapa? Sultan. Kita tak boleh suka-suka nak pergi ambil tiket terbang pergi ke Syria ke Yaman ke apa ke, konon nak berjihad. Tak boleh, tak diterima jihad tu. Dia kena jumpa Amiril Mukminin, minta perkenan Amiril Mukminin bagi, baru boleh pergi. Jadi sahabat ni mai jumpa Nabi, ya Rasulullah, bagi aku pergi perang. Setiap orang sahabat ni Nabi tengok, okey hang pergi, engkau pergi, engkau pergi, ya. Mai seorang sahabat ni Nabi tengok dia, Nabi tanya satu soalan kepada sahabat ni. Kata Nabi, ahayyun walidak, adakah 2 mak ayah hang masih ada? Nabi nampak dah. Nabi tanya ni untuk apa? Penekanan, emphasize, kata orang Sungai Petani, nak pasti, double check. Ahayyun walidak, adakah hidup lagi 2 mak ayah kamu? Qala na'am. Sahabat tu kata, ya, mak ayah aku hidup lagi ya Rasulullah.
Maka kata Nabi, fafihima fajahid, kata Nabi, maka kedua mak ayah itulah tempat kamu pergi berjihad. Sebenarnya hadis ni dia panjang lagi. Nabi tanya dia, macam mana mak ayah kamu mai ni? Kamu mai tadi macam mana mak ayah kamu? Dia kata, ayah aku tadi sedih yang amat ya Rasulullah. Siapa nak tengok dia? Mak kamu? Mak aku menangis ya Rasulullah. Siapalah nak tengok mereka berdua, nak urus mereka berdua? Dia sedih dan dia bimbangkan aku. Nabi kata, balik. Fafihima fajahid, kata Nabi, maka dengan pada mereka berdua mak ayah kamu itu, itulah tempat kamu berjihad. Pahala kamu balik khidmat mak ayah kamu sama seperti hak pergi berperang fi sabilillah di medan pertempuran. Jihad kamu, gembirakan mak ayah kamu, senangkan hati mereka, seperti mana tadi kamu sebabkan dia menangis dan susahkan hati dia. Hadirin rahimakumullah. Lalu orang pun tanya lagi, kami ni dengan mak pak kalau buat baik ni dapat apa? Kalau buat jahat dapat apa? Oh, Nabi jawab. Malam ni kita banyak baca hadis nah. Kita baca lagi satu hadis. Ikut saya ramai-ramai. Ma haqqun al-walidain ala waladihima faqala huma jannatuka wa naruka. Seorang sahabat Nabi dia mai, dia tanya Nabi, dia kata, ma haqq, apa dia hak? Apa dia hak? Al-walidain, hak kedua ibu bapa, ala waladihima, atas anak-anak dia. Apa hak dua mak ayah ni? Apa hak dua mak ayah atas anak-anak mereka berdua? Nabi tak jawab panjang-panjang. Nabi jawab satu ayat yang ada dua keadaan je. Nabi kata kepada orang ini, huma, dua mak ayah kamu, mereka tu jannatuk, syurga kamu, wa nar, dan neraka kamu. Kamu buat baik, kamu dapat syurga. Kamu buat jahat, naruka, neraka kamu. Mudah. Lalu orang pun tanya satu formula. Saya pun nak tutup ceramah tuan-puan. Ustaz, mak ayah saya ni ada anak, tak mau dengar cakap saya. Macam mana nak buat? Saya nak bagi tahu satu formula yang Nabi sebut kepada kita. Ikutlah ramai-ramai. Barru aba'akum yabarrukum abna'ukum wa'ifu an nisa'in nas ta'ifu nisa'ukum. Tak panjang sangat hadis ni ya. Nabi kata, barru aba'akum, kamu buat baiklah, berbaktilah, berlaku eloklah, sopan santunlah, berbudi pekertilah dengan bapa-bapa dan ibu-ibu kamu semua. Akibat dia dapat apa ustaz? Kami buat baik dah dengan mak ayah. Yatabarrukum abna'ukum, nescaya akan buat baik, perangai budi pekerti, elok sungguh. Siapa dia? Kepada kamu akan anak-anak kamu. Hak mana yang anak-anak tak dengar cakap, cek balik. Mana anak-anak yang tak sopan dengan mak ayah, cek balik. Macam mana kita dengan mak dan ayah kita. Elok kita layan mak ayah kita, jangan bimbang. Eloklah anak-anak kita layan kita. Nah, tu Ustaz, hadis tu macam panjang lagi. Ya, Nabi kata, wa'ifu an nisa'in nas, kamu ni jagalah, peliharalah kehormatan wanita-wanita yang lain, wanita-wanita manusia lain. Maksudnya apa? Bini-bini orang tu kamu jaga kehormatan. Jangan usik bini orang dengan usikan, tambah hari ini berlaku sexual harassment di tempat kerja, gangguan seksual ya, tempat kerja ke, di mana-mana ke. Jangan, kata Nabi, kamu tolong jaga hormat bini orang. Kata Nabi, maka akan terjagalah bini-bini kamu atau perempuan-perempuan kamu. Maksudnya perempuan tu termasuk
keturunan kita, anak-anak kita, kaum kerabat kita yang perempuan. Hadirin rahimakumullah, kita dah banyak dah baca, bahkan ada lagi banyak lagi. Saya pun tak maulah baca banyak-banyak sangat. Cuma di hujung ni nak share lagi satu benda. Apa kita dapat hadirin rahimakumullah, ya, kalau buat baik dengan mak ayah ni dapat apa? Dengar, ikut, dengar dan ikut. Man sarrahu an yamudda lahu fi umrihi wa yuzada lahu fi rizqihi falyabarra walidayhi walyasil rahimahu. Nabi kata, man sarrahu an yamudda lahu fi umrihi, siapa yang nak, dia suka, dia mau, dia doa minta ni agar umur dia panjang. Nak umur panjang, nak tak? Tanya semua orang nak. Kemudian tak cukup takat umur, wa yuzada lahu fi rizqihi, dia nak rezeki dia bertambah, dia buat apa jadi, ya, usaha dia datang hasil, kerja dia mendapat manfaat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyabarra, maka buat baiklah kepada dua mak ayah kamu. Kepada dua mak ayahnya orang tu buat baik, umur panjang, harta banyak, kaya raya. Falyasil, hendaklah dia sambungkan juga rahimahu, wal yasil rahimahu, dan sambungkan tali silaturahim dengan saudara mara dia, termasuk jiran tetangga dia, kaum kerabat dia, kenalan taulan rakannya. Allahu akbar. Ustaz, kalau orang tu derhaka kepada mak ayah, akhirnya dia dapat apa? Ada 3 golongan kata Nabi. Allah haram secara muktamad daripada dia cium bau syurga. 3 golongan Allah haramkan, saya ulang, dari dia mencium bau syurga. Ahli-ahli neraka, dia boleh tahu nikmat syurga dengan bau syurga tu sampai ke hidung. Dia duduk dalam neraka tu, tapi pintu syurga tu dibuka sampai masuk bau syurga dalam neraka. Dia boleh cium bau syurga. Dia pun duduk tanya malaikat, bila lah nak habis seksa ni, aku teringin pula nak rasa nikmat syurga. Malaikat kata tak boleh, dosa banyak, selesai dulu seksaan ni. Oh, tak tahan dah tuan-puan. Mau nak tahannya 1 hari di akhirat bersamaan dengan 1000 tahun di dunia. Tu dia. 1 hari akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Kot payah sangat nak faham 1000 tahun. Darab 1000 tahun dengan 365 hari dunia. Jadi 1 hari akhirat sama dengan 365,000 hari di dunia. Ambil fikirlah sendiri. Apa dia yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah orang yang dalam kitab disebut dengan bahasa yang kasar, dia kata apa? Tai'ara, mudhinul khamr. Tai'ara, orang yang tai'ara ni, arak ada tai Ustaz. Maksud tai arak ni, dia tak boleh tinggal arak. Oh, dia kata kok mana pun tak boleh tinggal arak. Kata Allah, puak ni tak cium bau syurga. Yang kedua kata Nabi SAW, orang yang derhaka mak ayah, aku haramkan mencium bau syurga. Ya Allah. Yang ketiga kata Nabi SAW, wad-dayuth, lelaki yang dayuth, lelaki yang mana dia tak pernah tegur perbuatan keji bini dia. Bini buat apa pun tak apa, sayangnya pasal. Bini pakai ketat bergembol-gembol, keluar terbeliak habis mata orang Sungai Petani. Seronok, tak kata apa, syok lagi. Orang kata bini hang lawa, syok. Laki ni dayuth, ya, dia tak cium bau syurga. Dia kena jaga kehormatan bini dia. Orang perempuan pun kena faham,
bukan pasal tok lelaki cemburu, bukan. Pasal ini perintah Tuhan, perintah agama, agar para suami menjaga kehormatan isterinya di mana jua isterinya berada. Itulah hebat orang perempuan duduk dalam Islam ni. Si suami wajib jaga kehormatan isterinya. Berbanding zaman jahiliyah, isteri-isteri mereka dijadikan tukar ganti barang dagangan sesama mereka, tak ada harga dan tak ada langsung penghormatan. Ya, hadirin rahimakumullah. Cukup dah, banyak lagi. Cukup, banyak lagi kan. Habis kita mengaji ni, tak habis. Mana pernah habis mengaji. Itu baru baca ayat-ayat sikit. Saya nak ajak tuan-puan baca Al-Quran surah Al-Ahqaf. Kalaulah kita duk rasa, ustaz, saya ni tak faham, umur 40 lebih dah, macam mana nak bagi saya ni reti untuk nak hormat dengan dua mak ayah, nak doakan mereka, nak syukur segala nikmat yang kau bagi, dan nak terima kasih kepada mereka. Tuan-puan buka suratul Ahqaf. Buka suratul Ahqaf. Quran masih ada di tangan kan? Ambil ni jadi doa. Cari ayat 15. Suratul Ahqaf, last but not least. Carilah ayat ke-15. Tak apalah lewat sikit kan. Saya mai jauh ni. Bagi muka sikit. Ayat 15. Muka surat 504. Muka surat 504. Okey. Kita baca ramai-ramai nah. Ikut saya. Ayat 15. Ready? Ni habis ni. Habis ni. Kita kesimpulan. 1 2 mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allah, doa ni doa. Dan kata Allah, kami telah berpesan hukum mewasiatkan bagi satu peraturan kepada insan, yakni manusia, dengan dua mak ayah dia kena buat ihsan. Kita syarah dah. Kenapa ya? Kerana si mak dia tu dan si ayah dia sama aja mereka, tapi ada beda-beda dia. Si ibu kata Allah, hamalathu ummuhu kurha. Mak dia susah waktu kandungkan dia. Alignment pun tak betul. Jalan lintang pukang, tidur tak pernah nyenyak, ya. Berdiri pun tak boleh. Sembahyang dah duduk atas kerusi. Sebab apa? Perut boyot. Yang kedua, wa wada'athu kurha. Mak hang beranak ke hang tu, kata Allah Ta'ala, hei manusia, mak kamu beranak pada kamu susah, menjerit, putih urat saraf dia, koyak rabak isi dia, berselisih tulang temulang dia, darah merah membuak-buak ke bumi, habis bergetar, kaki tangan terbeliak mata.
ayah tak akan sanggup untuk rasa sakit mak lahirkan anak, tapi mak telan ke semua. Tu sebab mak 3 kali kata Nabi tu hormat dia sebab ni. Yang ketiga apa? Yang ketiga Allah Taala bagi tahu wa hamluhu, kemudian dia asuh, dia jaga. Wa fisaluhu, sampailah waktu dia putihkan susu 30 syahra, 30 bulan. Ada orang kata ustaz, dalam surah Luqman kata 24 bulan, 2 tahun. Ini 30 bulan. Bercanggah ni? Jawapannya tidak. Kena faham ayat, kena mengaji Quran, kena pergi talaqi, berguru berdepan. 2 tahun 24 bulan adalah tempoh untuk berhenti susu. Sampai 2 tahun nak berhenti, elok berhenti. Waktu tu 24 bulan kan, setahun 12 bulan, 2 tahun 24 bulan. Okey. Berhenti waktu tu. Ustaz, payah nak berhenti. Baik, Quran bagi lagi tempoh dia sampai 30 bulan. Campur lagi waktu nak berhenti tu, belajar berhenti lagi 6 bulan. Tu syarah dia. Jangan duk kata ayat tak sama. Ya. Kemudian sampailah si anak tu kata Allah, hatta hingga idza balagha, hingga apabila dia telah sampai asyuddah, jadi dewasa, kanak-kanak, remaja, dewasa. He is an adult, she is an adult now. Dia jadi seorang wanita, laki-laki dewasa. Baik, waktu tu kata Allah, dewasa tu tak kat mana? Wa balagha 40 sanah, sampai umur dia 40 tahun. Dalam dewan solat ni saya fikir majoriti lebih dah 40 tahun. Masuk adab cakap ni pun lebih dah. Maka waktu itu Allah Ta'ala ajar kepada kita, qala, berkata pada waktu itu kata Allah, Rabbi, wahai Tuhanku. Ni hak mana hak kata manusia nak umur lebih 40 tahun dah, ya, dia dah beranak, susah payah, mak dia bela dia, ayah dia bela dia. Lah ni umur 40 tahun ke atas, dia kena baca doa ni. Hendaklah dia baca doa ni, kata Allah, wahai Tuhanku, Rabbi auzi'ni an ashkura, hang tolong didik aku, ilham aku, bagi tahu aku, lorongkan aku, bentuk aku ni ya Allah, bagaimana aku ni nak terima kasih. Aku tahu untuk aku tunaikan kewajiban an ashkura ni'mataka alayya, segala nikmat yang kau dah bagi ke atas aku, tolong didik aku supaya aku jadi orang yang bersyukur ya Allah. Wa ala walidai, dan ke atas 2 mak ayahku, nikmat yang kau bagi kepada aku melalui mereka, jaga aku daripada kecil sampai besar ni. Wa an a'mala salihan tardah, agar aku buat perangai baik, perbuatan yang elok yang kau redha. Balik perkataan redha yang kita mula awal-awal kuliah malam ni. Wa aslih li fi dhurriyyati, ya Allah, tolonglah perelokkan aku ni, fi dhurriyyati, pada pandangan anak-anakku, pada perilaku aku ni, mereka tengok, mereka contoh, mereka ikut. Sebab tu Nabi sebut tadi, hang buat baik dengan mak ayah hang, anak-anak hang buat baik ke hang. Ini kita minta ni, jangan tunjuk panggil burukku ya Allah, tolonglah, kerana aku tak buat buruk pada 2 mak ayah aku. Wa aslih li fi dhurriyyati, tolonglah ya Allah, aku tak mau anakku, zuriatku panggil tak elok, ya. Inni tubtu ilaik, sesungguh-sungguhnya aku ni ya Allah, aku dah taubat, aku kembali pada Engkau. Wa inni, dan sesungguh-sungguhnya aku ini, minal muslimin, daripada golongan orang yang menyerah diri jadi muslim. Hadirin rahimakumullah, saya kira itmamul hujjah, kalau kita mengaji dia sebut itmamul hujjah, apa dia? Sempurna dah hujjah ni. Walau banyak lagi hujjah, had ni pada dah, cukup dah. Apalagi persoalan orang yang nak bagi tahu kata, Ustaz, saya tak payah buat baik lah, mak saya dia tak bela saya. No, bukan alasan. Benarnya kata guru kami, hadis tu panjang lagi. Bukan sahabat tu mai tanya, ya Rasulullah, lepas Allah dan Rasul aku nak baik kepada siapa? Mak hang lagi, mak hang lagi, mak hang. Lepas tu pak hang. Kita selalu berhenti tang tu kan. Guru saya kata, kamu kena cari lagi sebab ada lagi panjang hadis tu. Saya tanya,
Apa dia lagi tu, dia kata hadis tu sambungan dia jarang orang riwayat bagi panjang-panjang. Sahabat ni bagi tahu, ya Rasulullah, mak ayah aku tak tahu pergi mana. Nabi kata hang kena cari mereka sampai jumpa, minta redha mereka. Sahabat tu pergi cari tak jumpa. Dia kata, ya Rasulullah, aku tak jumpa mak ayah aku. Tanya mereka hidup ataupun mati. Tanya mati. Habis habaq kan Nabi, mati. Nabi kata, tahu tak kubur dia? Kenapa ya Rasulullah? Nabi kata, kalau kamu tahu kubur dia, pergi ziarah kubur dia, minta ampun dengan dia daripada segala kesalahan kamu. Kalau kamu tak ada, ketemukan kubur dia, buatlah satu kubur di situ, tempat kamu minta ampun dengan Allah daripada segala dosa kamu terhadap mak ayah kamu. Tuan-puan, kalau kita dengar hadis tu, kita pun garuk kepala, susah nak buat kan? Tapi nak cerita apa dia? Bukan sembah kubur, kita jangan pelik pergi kat situ pula dah. Bukan sembah kubur dah. Nak tunjuk kata hubungan mak ayah ni tak habis sampai bila-bila. Tak habis sampai bila-bila. Sampai jumpa kat mana? Syurga balik. Syurga balik. Sebab itu ada ayat Quran yang cerita kita ni kalau buat baik, elok apa semua di dunia ni, satu keluarga kita di dunia ni esok, satu keluarga ni lah masuk syurga. Tak ada berpisah-pisah. Ayat lain ada cerita yang berpisah-pisah. Itu berlaku kalau dalam keluarga tu ada yang tidak taat pada Allah. Panjang lagi kisahnya, saya mohon berhenti di sini. Saya susun 10 jari minta ampun, maaf. Kalau kita masih ada mak dan ayah, malam ni jangan senang-senang tidur, melainkan kita angkat tangan ni, tak tadai kita. Ikut sekolah nak tak aku ni ke, nak tak aku tu ke, nak buat aku tu ke. Buat apa? Sebelum tidur, sebelum pejam mata, aku ni sembang lagi dengan mak ayah aku hari ni. Mak ayah aku ada gini, ya Allah, macam mana dulu mereka bela aku kecil-kecil. Kita patutnya bila kita bela anak, kita kena ingat mak ayah kita. Saya faham ada orang akan sebut mak ayah saya tak ambil tahu pun pasal saya. Berhenti boleh tak takat tu? Tak usah dipanjang-panjangkan lagi. Kita tak tahu waktu dia tak ambil tahu kita tu apa masalah dia, kita tak erti. Dah cukup. Kita tak akan dipersoalkan kesalahan mereka tu untuk kita tanggung dah. Kita hanya akan ditanya oleh Allah khidmat kita pada mereka macam mana. Kita ni perangai tak sedar diri banyak, jenis nak orang buat baik je kat kita. Kita fikir tak kita buat baik tak kat orang? Ketika kita jumpa orang jeling kita, tak bagi salam, kita mau fikir berapa banyak tempat yang kita pergi tak pernah pun kita bagi salam, ya. Orang tak hormat kat kita, kita fikir tak kita hormat tak ke orang? Kita hanya nampak kuman sebarang laut terang menerang, tapi gajah gedabak punya besar depan mata tak bergari langsung, tak nampak. Jom letak cermin depan diri kita, cek kita. Nah, terutama siapa yang anak-anak dia ada masalah, terutama dengan dia, dengan pasangan dia, mak ayah dia, bini dia, laki dia, cek dia dengan mak ayah dia. Orang perempuan, minta maaf nak orang perempuan, satu pesanan khusus pada orang perempuan. Kalau anak-anak dia buat tahana kat orang perempuan, mak tak usah duduk aku mak hang nanti. Cek perangai orang perempuan dengan laki dia, dan cek perangai orang perempuan dengan mak pak mertua dia. Kita duk kira mak pak kita betul, geran tu berhenti, pindah hak milik bila laki dia kata aku terima nikahnya, habis settle, qabiltu nikahaha, selesai.
Hak mak tu dapat dah kebajikan, pahala dia apa semua elok dah. Sebab tu Nabi kata, mak pak yang ada anak perempuan ramai, terus duduk bimbang, ajak didik elok anak perempuan dia, mak pak syurga. Sebab apa? Berhenti dekat tu je elok. Mai kat laki ambil tanggungjawab. Laki tanggungjawab ketaatan pada laki ya. Laki taat pada siapa? Lepas Allah Rasul, mak dia, pak dia. Ni menantu perempuan ni kena mak mentua dia, pak mentua dia. Nanti saat cerita mak mentua tak bagus itu tak sebelah sat. Duk kira nak buat keluar hak tu je. Cerita hak baik-baik. Kalau anak-anak buat lebih kurang kat mak, pergi minta maaf kat mak mentua. Minta maaf mak, cik tak tahu nak buat macam mana. Pasal apa? Anak ni mak mentua hak bagus, dah lah dia kata. Tak suruh cakap atas elok pasal anak. Lepas tu hang nak suruh mak buat apa? Mak cik minta ampun lah, mak cik ni jadi menantu, patut taat mak. Dah mak maaf dah. Lepas tu mak tolong doa kat kami. Tak doa. Nah, kerana doa mak tidak terhalang oleh malaikat penjaga pintu-pintu langit, terus sampai untuk dikabulkan. Wallahu ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا مجيب السائلين ويا قابل التائبين ويا راحم الضعفاء والفقراء واليتامى والمساكين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. Tuan-puan sekalian, hayati doa ni amin pelan-pelan dalam hati, tak sebut di mulut pun tak apa. Hayati doa ni biar berbekas dalam jiwa kita. Ya Fattahu ya Alim ya Arhamar Rahimin ya Badi'as Samawati wal Ardi ya Dzal Jalali wal Ikram. Kami mohon padamu di malam barakah di bulan Rajab mulia ini ya Allah, di malam di mana bertukar tempat ini menjadi taman syurga-Mu di muka bumi ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon padamu rahmati kami ya Allah. Ya Allah, Engkau maha mulia, Engkau maha tinggi, Engkau maha agung, Engkau maha besar ya Allah. Engkau Maha Esa, tiada sekutu bagimu, tiada yang selayaknya disamakan denganmu. Engkau memerintah langit dan bumi serta seluruh isinya. Engkau sang pemilik negeri akhirat yang abadi. Engkau pencipta syurga dan neraka. Inilah kami hamba-hambamu yang lelaki dan perempuan, anak-anak dari hamba-hamba lelaki dan hamba-hamba perempuanmu. Menadah tangan mohon Kau sucikan hati kami ya Allah. Hilangkan titik-titik hitam yang menutupi cahayamu dari menyinari terus ke dalam kalbu kami ya Allah.
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunkan kami yang sedang menadahkan kedua belah tangan ini memohon daripadamu, sedangkan kedua belah tangan ini telah lakukan dosa nista dan keji terhadapmu. Ya Allah, Ya Allah, tolonglah kami. Ya Allah, ampunkan hamba-Mu ini yang mana kedua belah kakinya telah lakukan maksiat padamu. Tangan ini pernah menyakiti saudara mara kami, anak-anak kecil kami, sedangkan kaki ini pernah melangkah ke tempat yang Engkau tidak redai. Ya Allah, ampunkan kami, jangan Engkau cederakan tangan dan kaki ini. Inilah dia anggota yang kami ingin sempurnakan sujud padamu. Ya Allah, ingin berdiri salat, bertawaf di rumah-Mu, keluar mencari rezeki-Mu yang kami mohon halal dan barakah. Ya Allah, ampunkan kami yang banyak dosa dengan-Mu, tak bersyukur dengan nikmat-Mu. Ya Allah, sebelum habis nikmat yang pertama, Engkau kurniakan nikmat yang seterusnya. Akan tetapi nama manusia tetap manusia jua, tak pernah merasa puas akan segala kurnia, diminta tambah dan tamak selalu. Ya Allah, pun begitu Engkau tetap memenuhi permintaan hamba-Mu ini. Ya Allah, kami mohon padamu, ampunkan dosa kami yang abaikan salat dengan-Mu. Ya Allah, yang abaikan puasa terhadap-Mu, yang abaikan zakat yang mesti ditunaikan kerana mencari redha-Mu, yang belum sempurnakan kewajiban kelima berhaji berumrah di rumah-Mu. Ya Allah, ampunkan kami. Ya Allah, Ya Allah, yang telah melakukan dosa nista terhadap Rasul-Mu. Ya Allah, Ya Allah, Rasul itu telah datang membawa khabar gembira dan pesanan ingatan daripadamu. Ya Allah, kami dengar tetapi kami dustakan. Ya Allah, ampunkan kami. Ya Allah, alangkah untung bertuahnya kalau kami menjadi umat yang mendengar dan menelusuri sunnah perintah Rasulnya. Ya Allah, Rasul itu kami akan temui akhirat nanti. Ya Allah, kami mohon padamu, jangan waktu kami cuba menghampiri utusan-Mu itu, kami dihalau oleh malaikat-Mu. Ya Allah, Ya Allah, kami mohon padamu. Ya Allah, ampunkan dosa kami dengan baginda selama ini. Izinkan ubun-ubun kami disentuh oleh tangan baginda. Izinkan baginda mengusap ubun-ubun ini hingga bersih suci wajah kami yang mungkin hitam legam di hari mahsyar itu. Ya Allah, kami mohon padamu, jangan Engkau haramkan kami memandang wajahnya di dunia ini. Izinkan kami untuk mencium tangannya, memeluk tubuhnya di akhirat nanti. Ya Allah, kami mohon padamu lagi, menumpang barakah taman syurga-Mu, majlis ilmu-Mu di malam ini. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami dengan ayah dan ibu kami. Ya Allah, ampunkan dosa ibu yang telah kami tumpangi rahimnya 9 bulan 10 hari lamanya, dibawa kami ke hulu dan ke hilir dengan susah payah dan derita. Tak pernah dia bersungut walau sepatah kata pun. Semuanya ditanggung di
sendiri oleh ibu kami ya Allah. Dia redha segala apa yang berlaku. Ampunkan ibu ya Allah tatkala dia sakit ingin lahirkan kami. Waktu itu berselisihlah tulang temulangnya ya Allah. Waktu itu jua terkoyak rabak isinya, terbelah kulitnya, darah merahnya bersimbah ke bumi, diiringi derayan keringat dan air matanya. Ya Allah, ibu menjerit sakit, memecah sunyi alam buana. Waktu itu tiada yang dapat membantu menolong ibu melainkan hanya kekuasaan-Mu ya Allah. Maka si ibu berdoa saat itu dengan katanya, ya Allah, andai nyawaku menjadi galang gantinya, ambillah jiwaku, selamatkan anak yang kukandungkan ini. Itulah mulianya ibu ya Allah, sehingga saat kami dilahirkan dia berjuang sehabis jiwanya ya Allah. Terdengarlah suara kanak-kanak kecil menangis. Waktu itu itulah suara kami ya Allah. Ya Allah, ibu meminta tubuh kami dari mak bidan, dipeluk, dicium, dikucup, didakap. Ibu tak kisahkan darah yang masih melekat di tubuh kami dan lendir-lendirnya. Yang ibu tahu, dia ingin zahirkan rasa syukur kepadamu ya Allah. Ya Allah, ampunkan ibu yang tak pernah nyenyak tidur malamnya, tak pernah sempurna rehatnya, kerana menyusukan kami dari tubuhnya sendiri. Hingga susu itu kami minum ribuan kali, menjadi darah daging, menjadi tulang temulang, menjadi isi kulit dan roma tubuh ini. Ya Allah, adakah kami lupa ibu ya Allah? Ya Allah, datangkan wajah ibu saat ini di mata kami ya Allah. Masakan boleh lupa wajah ibu yang selalu bermain di mata, bertakhta di jiwa ya Allah. Itulah ibu yang dahulunya sudi menyisir rambut kami. Sidi ya Allah, dia sudi untuk membasuh berak kencing kami ya Allah. Tak pernah dia merasa jijik dan hina, tak pernah dia mengungkitnya walau sepatah kata. Ampunkan ibu yang sibukkan pakaikan untuk kami pakaian yang baik dan indah, sedangkan pakaiannya lusuh tak pernah diambil peduli. Ibu sakitnya sembuh sendiri, deritanya tak dikongsikan. Ya Allah, dari redup mata ibu yang kami sedang nampak wajahnya saat ini, kami mohon padamu, izinkan kami redha ibu itu. Tanpa redanya tiada redamu. Ya Allah, kami mohon lagi di malam ini di dalam taman syurgamu, ampunkan ayah kami ya Allah, ayah yang dibintikan nama kami dengan namanya, ayah yang kami lupa ya Allah, berjasa tanpa sempadan ya Allah, jiwanya dikorbankan untuk anak kesayangan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, tiada siapa yang tahu ayah itulah rupanya lelaki yang dibintikan nama kami dengan namanya. Ayah itu jua guru pertama yang kami lupa ucapkan selamat hari guru padanya ya Allah. Dialah yang ajarkan kami hari pertama kami lahir ke dunia. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ampunkan ayah ya Allah, hatinya remuk tak pernah diceritakan.
perasaannya terluka tak pernah dikongsikan, jiwanya yang lara tiada siapa yang tahu ya Allah. Ya Allah, hingga Engkau membuka rahasia ayah selama ini, waktu Engkau jadikan kami ayah dan ibu buat zuriat sendiri, tahulah kami ya Allah selama ini ayah orang yang lembut hatinya, berbunga-bunga kalbunya, tetapi yang ditunjukkan ketegasannya mendidik kami agar kami akan terus tabah mengharungi ujian dunia ini. Ya Allah, kami mohon padamu, sempatkan kami mencium tangan dan telapak tangan ibu dan ayah kami ya Allah, dua manusia yang memelihara kami dari telapak kaki sebesar dua jari hingga sedewasa ini. Izinkan kami mengucup tangan manusia yang suapkan makanan minuman ke mulut kami ya Allah. Izinkan kami memeluk tubuh mencium aroma dua ayah ibu yang sibuk dahulunya besarkan kami dalam keafiatan. Izinkan kami ya Allah memandang wajah mereka lagi, yang memandangnya pun Engkau berikan kebajikan pahala ya Allah. Ya Allah, andai kami tertinggi suara di hadapan ayah ibu, ampunkan kami ya Allah yang tiada adab dengan dua manusia yang ajarkan kami bertutur bicara. Andai kami pernah menjabih bibir bermasam muka ya Allah dengan mereka, ampunkan kami ya Allah. Itulah dua manusia yang ajarkan kami senyum dan ketawa. Ya Allah, izinkan kami beri khidmat yang terbaik buat mereka berdua. Panjangkan umur mereka dalam keafiatan, kesejahteraan, keimanan, ketakwaan, rezeki yang barakah, halal, melimpah ruah, berpanjangan. Ya Allah, kami mohon padamu, ampunkan pasangan-pasangan hidup kami, ampunkan anak-anak kami, mereka buah hati, pengarang jantung, penyejuk mata, pendamai jiwa. Ya Allah, ampunkan anak-anak kami yang telah kami didik mereka sejak berbenih dalam rahim ibunya. Itulah pasangan kami ya Allah, yang kami tatang ibarat minyak yang penuh mendidik mereka ya Allah. Jadikan mereka penyambung khidmat yang terbaik, berbakti buat ayah dan ibu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, tolonglah ya Allah, pelihara anak-anak kami di saat ketika kami tak mampu mengawasi mereka ya Allah. Ya Allah, di saat kami tidak tahu bagaimana hal mereka, Engkau tolonglah ya Nasir ya Wali, peliharakan mereka untuk kami dalam rahmat kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, kami mohon padamu, beri kesempatan waktu dan ketika kami membalas segala bukti, segala jasa dan budi pasangan-pasangan hidup kami yang telah korbankan hidupnya bersama kami ya Allah. Masih banyak benda yang terhutang, tanggungjawab mendidik mereka, beri ruang, masa dan ketika untuk kami tunaikan ya Allah. Ya Allah, kami mohon padamu, turunkan rahmat-Mu melimpah ruah, mencurah-curah ya Allah di surau Al-Ikhwan ini, dan ya Allah, rahmat-Mu itu dapat dikecapi oleh seluruh jamaah surau ini, termasuk mereka yang mempunyai akan kepentingan diri memohon redha-Mu ya Arhamar Rahimin, sampai ke dalam rumah setiap warga tempat ini dan bertamu di sini ya Allah. Ya Allah, kami mohon padamu, jika malam ini hamba-Mu datang
datang membawa dosa, pulangkan dengan pengampunan. Jika datang membawa derita, pulangkan dengan bahagia. Jika datang membawa hutang piutang, rezekikan dengan kurniaan halal barakat melimpah ruah hingga selesai segala hutang piutangnya, lagi dapat dia berzakat, berwakaf di jalan yang Engkau redha. Ya Allah, jika dia membawa hati yang keluh kesah, Engkau ceria bahagiakan hidupnya. Andai ya Allah dia membawa penyakit, Engkau sembuhkan semua sakitnya. Andai dia membawa keaiban, Engkau tutupkan aibnya dengan sebaik-baik tutupan. Andai dia berhajat dengan sebarang hajat dunia dan akhirat, lagi Engkau redha ya Allah, Engkau tunaikan segala hajat permintaannya ya Allah. Ya Allah, kami mohon padamu, pelihara raja dan sultan kami, pelihara pemimpin dan para ulama kami, pelihara negeri negara kami ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Jadikan kami hamba-Mu yang bersatu padu, berkasih sayang, bermuafakat dalam segala urusan, mentaati menyembah-Mu selalu ya arhamar rahimin. Rabbana ya Allah, taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, khusus bagi ayah ibu yang empunya anak yang akan menduduki peperiksaan pada tahun ini ya Allah, maka kami mohon padamu, Engkau jadikan anak-anak kami memahami semua ilmu yang dipelajarinya, dapat dia gunakan menjawab dengan sebaiknya ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Saya susun 10 jari, minta ampun, maaf ada salah silap dan apa yang terkurang di pihak saya. Terima kasih semua, dari ayahanda hujung sana sampai ke bunda, sampai balik ayahanda di hujung sini. Mudah-mudahan ada rezeki kita jumpa lagi. Saya doakan kehidupan kalian semua dalam rahmat dan kasih sayang Allah selalu. Ingat-ingat saya dalam doa tuan-puan, gitu jugalah doakan ayah ibu mertua, isteri dan anak-anak saya selalu, agar kerja dakwah ini jadi mudah dan bersungguh-sungguh kami menunaikannya insya-Allah. Tuan-puan, dengan itu saya mohon mengundur diri. Mudahan ada rezeki kita jumpa lagi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Jika ada apa yang salah yang saya sampaikan, wajiblah yang mendengar itu menegur dan membetulkan saya. Jika segan nak jumpa saya, jumpa Tuan Haji Abdullah, bagi tahu beliau pun tak apa insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.